A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atif bin Muhammad Asri. Nombor metrik saya I183033423. Saya daripada Kedah. Jadi saya akan membentang tentang pelajaran komunikasi dan pengucapan awam. Ini saya memilih tajuk pluralisme, perkongsian, perayaan dan acara keagamaan. Okey. Perkongsian perayaan dengan agama selain Islam dan agama Islam. Pengertian pluralisme ialah satu fahaman yang menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Ia adalah satu bentuk toleransi agama di mana agama apapun dalam pandangan fahaman ini hanyalah merupakan jalan yang berbeza untuk menuju titik kebenaran yang sama. Maka semua agama pasti akan menghantar ahlinya menuju ke syurga. Ini fahaman, ini pengertian pluralisme. Okey, pengertian perayaan. Hari raya ini ialah istilah bermaksud hari kebesaran. Hari perayaan lazimnya kini merujuk kepada hari yang ditentukan suatu kerajaan atau kumpulan agama sebagai hari yang bermakna kepada mereka. Hari-hari yang biasa merupakan hari-hari kelepasan am, hari cuti di negara-negara yang menyambutnya. 3 perayaan yang dilarang oleh Allah tapi jadi trend kegilaan remaja. Rasulullah SAW sudah melarang umatnya daripada menyamai agama lain dengan bersabda, telah berkata Rasulullah, siapa yang mempunyai siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka tergolong dalam golongan itu. Okey, riwayat Abu Daud. Kemudian trend yang pertama ialah Halloween. Ia disambut sempena memperingati orang mati, termasuk golongan yang suci, wira-wira agama dan mereka yang beragama dalam kalangan orang Kristian. Contoh, dia adalah seorang tentera yang meninggal dunia. Jadi mereka akan memakai pakaian seperti hantu untuk menggambarkan keseronokan dalam mengingati kematian beliau. Kemudian mereka akan beramai-ramai keluar pada malam hari untuk mengganggu setiap rumah untuk berpakaian seperti yang wira mereka impikan. Kemudian hari kekasih. Kalau di luar negara, mereka merayakan untuk hari kekasih, yang mana ada pasangan, mereka akan keluar bersama-sama meraihkan dengan mengeluarkan pelbagai model. Dan kemudian hari kasih ni berlaku di Malaysia juga, kerana kebanyakan remaja di Malaysia ni terikut dengan perayaan hari kekasih. Di Malaysia perayaan ni sering diraihkan dengan umat Islam, iaitu hari kasih. Kemudian mereka bersama-sama keluar pada waktu malam dan melakukan perbuatan maksiat yang ditegah, sangat ditegah dalam Islam. Jadi perbuatan ni amat membahayakan umat Islam. Okey, yang ketiga, April Fool. Begitu juga dengan sambutan April Fool yang diraihkan pada 1 April pada setiap tahun. Biasanya April Fool ni akan membuat prank seperti menipu kawan-kawan, dan contohnya dia akan menganiayai sahabat dia supaya menjadikan satu April Fool. Jadi perbuatan ni amat tidak digalakkan oleh umat Islam lah, sebab Allah melarang umat Islam untuk saling menipu, kerana ia akan menjadi fitnah kepada kita. Sebab kalau ada penipuan, jadi perkara ni akan ada penipuan, jadi akan menimbulkan fitnah. Jadi boleh bergaduh, boleh jadi ni.
kecuali perkara ini tidak bertentangan dengan agama. Jadi Allah tidak larang. Okey, garis panduan umat Islam untuk turut merayakan hari kebesaran agama orang bukan Islam. Dalam perayaan orang bukan Islam boleh dihadiri oleh orang Islam. Kriteria utama yang perlu digariskan dalam panduan supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, majlis tersebut tidak disertakan dengan upacara yang bertentangan dengan akidah Islam. Majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang bertentangan dengan syarak. Majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang bercanggah dengan akhlak dan budaya masyarakat Islam. Tiga benda ni, akhlak, syarak dan akidah Islam. Okey, kesimpulannya, terdapat pandangan yang utama yang membolehkan orang Islam untuk meraihkan sambutan itu. Tapi pada masa yang sama, wujud pendapat yang keras yang melarang hingga menjatuhkan hukum haram kepada umat Islam untuk meraihkannya. Mengikut kepada konten di Malaysia ni yang dihuni oleh masyarakat berminat kaum, bangsa dan agama, kita lebih cenderung kepada pandangan yang membolehkan umat Islam turut sama meraihkannya. Malah pandangan itu tidak turut dirujuk oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qadrawi yang menyatakan tidak salah umat Islam untuk mengucapkan selamat hari Natal atau Merry Christmas pada penganut Kristian bagi memperlihatkan keharmonian kaum dan agama dalam sebuah negara. Tapi pandangan yang menurutnya pandangan yang tidak membenarkannya. Ibnu Qayyim menjelaskan, jika sekiranya pengucap terselamat daripada kekufuran, tapi perbuatan itu termasuk di dalam perkara-perkara yang haram. Okey, dari sini kita boleh simpulkanlah perayaan hari kita tidak boleh mengikut cara mereka dan mereka tidak menghina agama kita sama sekali. Jadi kita tidak boleh berpakaian seperti mereka, ibarat menggunakan mengikut apa yang mereka lakukan dalam perayaan mereka tersebut. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.